أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. والحمد لله رب العالمين. وبعد. Saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kehadirat Allah, salawat dan salam wa Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa khabar semua? Alhamdulillah ya. Bertemu kita sekali lagi pada kali ini, dan kita masuk kepada siri yang ke-8 dalam siri bimbingan pemantapan bacaan surah Al-Fatihah. Sama-sama bagi yang belum pernah i'tikaf, nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Pada siri yang lepas, yakni siri yang ke-7, kita telah pun berbincang mengenai permasalahan waqaf, yakni bacaan berhenti, dan ibtida, yakni memulakan bacaan secara teori dalam bentuk tajwidul ilmi, ya, teorinya, yang mana waqaf dan ibtida ini dipecahkan atau dibahagikan kepada 3 bahagian, yakni waqaf tam, waqaf jaiz, waqaf qabih. Dan dalam kertas kerja kita boleh rujuk pada muka surat 17. Sebagai mengukuhkan lagi maklumat, supaya kata orang tidak sekadar bertaraf kertas kerja, tetapi ia diserlahkan lagi dengan adanya maklumat kitab yang muktabar, maka saya bawalah untuk tatapan umum. Di antara ada lagi, tapi saya sempat cari 2 je dulu. Yang pertamanya kitab rujukan kita, dan berdasarkan kertas kerja ni kitab Al-Maqsid di Talkhis ma fil Mursyid fil Waqfi wal Ibtida. Ini dikarang atau disusun oleh Al-Allamah Syekhul Islam Abi Yahya Zakaria bin Muhammad Al-Ansari. Bila kata Syekhul Islam ni, ini pakar lah ni, ya. Dan alhamdulillah saya juga sudah mendapat kenangan sanad Dato' Hasan sendiri dipanjangkan kepada saya, ya, walaupun dalam bentuk salinan, yang mana sanad tajwid daripada Iraq itu ada nama Syekh Zakaria Al-Ansari ini. Adalah sanad itu dalam 7 muka surat tulisan tangan. Jadi maknanya ini rujukan kukuh tentang hukum bacaan waqaf dan ibtida. Kita boleh rujuk pada muka surat 12. Maklumatnya satu. Yang kedua, saya cepat cari dia punya salinan aja, tapi yang asalnya ada di rumah, ya. Ini kitab Madarul Huda, ya, petunjuk apa ni, menara petunjuk. Manarul Huda ni cahaya lah, cahaya petunjuk fi bayan al-waqf wal ibtida, pada menerangkan, menjelaskan hukum berhenti dan memulakan bacaan. Dan daripada kertas kerja ini kita boleh rujuk pada muka surat 26. Ada diterangkan apa yang ada dalam kertas kerja, ya. Di antaranya, duduklah saya bacakan sikit sebagai sentuhan Datuk, ya. Kata wa fiha thalathatun
وعشرون وقفا أربعة تامة وستة جائزة وثلاثة عشر يقبح الوقف عليها وابتداء بما بعدها. Ini di antara dia kata, dan padanya yakni Fatihah ni ada 23 ya, jenis wakaf, 4 daripadanya tam sebagaimana kita kerja kita, 6 daripadanya yang jaiz dan 13 daripadanya yang khabith, yang kecil, yang buruk, kita berhenti. Semuanya ada dalam ni. Jadi sebagai pengukuh, tuan-tuan. Jadi pada pagi ini dalam siri yang ke-8 ini, kata orang belajar kalau teori saja dia tak akan lengkap kalau tanpa amalinya. Supaya panduan yang ke-8 ini menjadi panduan sepanjang masa. Khasnya bila datang bulan Ramadan dalam solat tarawih, kita dengar macam-macam cara imam bawa bacaan Fatihah ni. Ya, sehingga kadang-kadang kita nak buat penilaian macam mana pun agak sukar. Nak ditengok kepada yang membacanya ke, nak ditengok kepada maklumatnya. Jadi siri yang ke-8 ini menjawab permasalahan itu. Maknanya apa juga bentuk yang akan saya paparkan, yang akan saya tunjuk cara dalam bacaan ini, inilah bacaan yang sepatutnya menjadi pilihan kita berdasarkan kemampuan nafas. Kalau nafas panjang nak baca macam mana, kalau cepat nak sambung macam mana, ya, kalau nafas pendek nak buat macam mana. Berhentilah di tempat-tempat yang akan ditunjuk cara ini sahaja. Ini untuk kebaikan bacaan. Walaupun dia tidak sampai taraf salah, tetapi tak molek tu dah bukan yang disinonimkan dengan Al-Quran. Ya. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya akan bacakan dulu bentuk-bentuk yang dibenarkan sambil ada huraian sikit sebagai pengukuhan pada siri yang ke-7. Ya. Kemudian tuan-tuan akan ikut pula saya baca sebagai ijazah bacaan terus, ya, pada kali ini. Insya-Allah, dan kita niatkanlah sepenuh Rajab yang mulia ini segala bacaan kita kepada mereka-mereka yang sedia kita maklum, termasuk ibu, ayah. Jadi kita sekeluarga, dan kita kirimkan ini sebagai doa mustajab dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kepada pejuang-pejuang Islam di mana saja mereka berada. Mudah-mudahan Allah memberikan kejayaan kepada Islam dan umat Islam, insya-Allah taala. Ya. Baik, saya akan bacakan dulu. Kalau dulu Datuk dah minta bunyi Saudi, hari ini tak payah minta, saya akan bunyikan Mesir punya pula. Ya, bacaan penganugerah sanad kita almarhum Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Macam mana cara bacaan, ya? Baik, dengarkan dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu sebagai sunnah. Tiap-tiap kali sebelum baca Fatihah untuk tiap-tiap rakaat sembahyang mengikut mazhab Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu 7 waqaf. Ayat yang ke-7 mazhab Syafi'i, kalau ada kemampuan dan cantik, bagus, baca satu nafas. Ya. Kemudian wajah yang berikutnya pula berbeza pada ayat yang ke-7 bagi orang yang tidak ada kemampuan nafas.
maka saya terus potong pada ayat yang ke-7 untuk menjimatkan masa, kerana ayat pertama sampai yang ke-6 bentuknya sama. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu satu bentuk, yakni berhenti pada alaihim yang pertama. Kalau ikut dua-dua kitab tadi, hukumnya jaiz, maknanya harus, dan mengikut mazhab pun, maka selain pada Imam Syafi'i, maknanya kalau di Saudi pun kita dengar diberhenti pada alim yang pertama, yang menurut mazhab, contohnya mazhab Hanbali. Satu. Wajah yang berikutnya juga berada pada ayat yang ke-7, walaupun kita jarang dengar, tapi diterangkan oleh ulama-ulama Quran harus membaca dengan wajah begini untuk meraihkan ia sebagai ayat yang ke-7 yang mempunyai hubungan di antara satu sama lain, walaupun ayat itu dalam keadaan sedikit panjang. Begini. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ambil pilihan yang ketiga ni, nafas kena panjang sikit, sebab kita undur pada an'amta 'alaihim. Tidak salah, jarang dengar, itu soalan lain, tapi hukumnya harus. Ya? Baik, sekarang tuan-tuan ikut bacaan saya untuk bacaan yang bentuk waqaf. Ya? Rasulullah SAW banyak membaca kaedah yang ini, mana berhenti di ujung ayat. Sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wajah pertama, wajah kedua, ayat ke-7. Siratal ladzina
Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiga wajah tadi, sekiranya kita menggunakan kaedah bacaan waqaf di akhir ayat. Kalau rakaat pertama bawa macam itu, sampai ke akhir rakaat pun macam itu. Sama ada dua rakaat itu baca kuat, jahar, atau dua atau satu rakaat akhir baca sir, perlahan, maka kaifiatnya kalau tak adalah berlaku tak sihat dan sebagainya bagi kita atau bagi imam, maka sama ada kedengaran sembahyang jahar atau tidak kedengaran sembahyang sir, maka kaifiatnya sewajarnya disamakan. Jangan ditukar rentak bacaan itu, sama ada dari segi panjang pendeknya, mad arid disukun di hujung, ataupun dari segi waqaf di ayat-ayat yang tertentu. Hendaklah disamakan. Ini yang dikatakan husnul adab. Baik. Selesai. Kemudian set yang kedua pula, bagaimana kalau kita nak baca dalam keadaan mungkin nak cepat. Nak cepat tu memang daripada awal lagi dah terasa nak cepat, ataupun kadang-kadang sedang di tengah-tengah semayang, oh tak sedap ke, tak sihat ke, terpaksa tukar gear ke bacaan kita. Nak cepat tu mesti ada kaedahnya, bukan cepat sebarang cepat. Nah, sekarang kita nak guna, ataupun dalam katalah kita nak sembang tarawih, kita nak bawa kaedah ni pun tidak menyalahi. Tapi mesti stabil, setara bacaan itu. Sekarang kita gunakan pula bentuk bacaan wasal. Saya akan perdengarkan dulu sebab ini agak banyak wajah ada. Tetapi panduan umumnya, garis panduan dia, di mana waqaf tam dan sebelumnya, akhir ayat sebelum tiap-tiap waqaf tam. Khasnya daripada waqaf tam yang kedua, ketiga dan keempat, maka sebelumnya itu adalah diharuskan waqaf. Boleh faham tuan-tuan? Tak faham, milikilah VCD ni, ulanglah 24 kali sampai faham. Kenapa saya tak kata waqaf tam pertama? Sebab waqaf tam pertama adalah pada basmalah saja. Jadi untuk memahaminya saya akan tunjuk cara. Baik, dengar dulu, kemudian nanti baru ikut. Baik, saya akan bacakan bentuk bacaan wasal untuk kegunaan apabila berada dalam situasi yang saya sebut di awal tadi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Baik, boleh waqaf situ. Berhenti basmalah, berhenti ad-din. Maknanya sebelum itu boleh berhenti lagi, mengikut wajah yang kita rasa sesuai, ataupun kita sambung saja waqaf tam pertama, berhenti pada waqaf tam kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Ini kita kena buat keputusan. Nak baca ma'aril lisukut 4 atau 2. Kerana bila kita menyambung ni, nafas guna banyak.
Mungkin lebih selamat ma'arif disukun kita seragamkan baca dua harakat sahaja. Tadi saya buat 4 sebab Tok Guru kena tunjuk cara sikit lah. Yang mentor ke apa kan? Ya. Mentor ke tak tahulah. Tapi Quran tak sesuai istilah itu. Dia panggil mursyid, ya, atau muallim, ya, mudarris, syekh dan sebagainya, ya. Baik. Maknanya saya boleh baca macam ni lagi. Wajah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Atau buat 4. Alhamdulillah kita tinggalkan sebab itu sunat, maka tak perlu saya beri penekanan yang itu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Katalah dia sampai situ. Boleh tak? Harus. Sebab dia belum langgar lagi waqaf tam yang kedua. Dia terus ambil Maliki Yaumiddin. Boleh. Atau ya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Atau Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dia berhenti situ. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Ya. Jadi maknanya ataupun Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Boleh. Panduannya selagi tidak melanggar waqaf tam yang kedua. Ambil basmalah. Basmalah pun waqaf tam juga, tapi kerana dia ayat pendek, kalau kita nak sambung pun tidak menyalahi. Tapi kalau berhenti lagi bagus. Ya, yang wajah berhenti kita dah buat tadi. Itu set yang pertama. Gabungan waqaf tam yang pertama pada basmalah dan waqaf tam yang kedua pada ayat yang ke-4. Maliki Yaumiddin. Sampai situ. Mana banyak pilihan tadi kan? Banyak. Yang jangannya apa yang saya tak baca nanti janganlah, itu sajalah. Baik. Kita teruskan. Adapun ayat yang kelima pada waqaf tam yang ketiga. Ayat ini kita dah sebut dulu, merujuk pada kitab yang kita sebutkan tadi dan berbagi kitab sokongan yang lain, kita muktabar. Ayat yang kelima, kalau boleh dan menunjukkan kita ni belajar Quran betul-betul, terutama umul Quran ini, ayat kelima, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, dia tidak menerima sambung daripada ayat yang keempat dan dia tidak menyambung kepada ayat yang keenam. Maknanya ayat ini dibaca tunggal. Lone Ranger, dia seorang-seorang, dia tersendiri. Ya, walau nafas pendek, walau nafas panjang, biarkan dia tersendiri. Macam mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tak ada huraian panjang, memang sampai situ saja. Kemudian itu set yang kedua. Set kedua senang. Set pertama tadi ada ilmiah sikit, kena faham konsep waqaf tam tadi kan, waqaf jaiz. Baik, sekarang set yang ketiga. Set yang ketiga mirip kepada keterangan set yang pertama. Baik, macam mana? Tengok bentuk-bentuk pilihan set yang ketiga ni. Ya.
Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Panjanglah tu. Maknanya sambung ayat yang keberapa? Yang ke-6 dengan ayat yang ke-7. Nafas tak kena panjang betul. Atau Ihdinas siratal mustaqim. Dia balik kepada cerita wakaf yang 7 tadi. Yang awal tadi, yang wakaf yang mula-mula tadi ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mana dia kembali balik pada wajah yang bacaan mula-mula tadi, wakaf 7 kali tadi. Ataupun yang mula-mula tadi kita wakaf 8 kali kalau kita berhenti pada 'alaihim yang pertama. 8 kali wakaf bukan bermakna seperti setengah orang beranggapan kita jadikan Fatihah 8 ayat. Tidak. Itu orang tak belajar saja cakap macam itu. Ya. Tuan-tuan pergi mana-mana berhenti 4 kali dekat R&R ke, berhenti sekali ke, hala tuju tuan-tuan, destiny tuan-tuan sama je kan. Satu orang dia lantaknya Fatihah 1 nafas dalam tarawih atau 2 nafas, maknanya ayat Fatihah 2 ke? 7 juga. Dia berhenti 8 kali pun ayat Fatihah tu 7 juga, cuma berhentinya saja. Satu orang bekerja, dia buat kerja non-stop, kerjanya 1 juga. Satu orang bekerja sebab dia letih, dah umur ni, dah masuk Syaban dah, ni 10 Syaban dah, maka berhenti rehat, minum sampai 2-3-4 botol air. Dia buat kerja sama juga, cuma yang tadi habis cepat, ni habis lambat. Tapi Fatihah bukan masalah habis cepat, tak boleh ditamsilkan begitu. Jadi kalau kita buat berhenti 8 kali pun macam yang pertama tadi, bukan bermakna Fatihah tu kita tukar i'tiqad jadi 8 ayat. Mana boleh. Fatihah tetap as-sab'ul mathani, 7 ayat ini ulang-ulang bacaan di dalam atau di luar solat. Jadi nak kena faham tu ya. Cuma berhenti tu biar betul. Sebagaimana saya sebut, ada satu mushaf Al-Quran yang saya dapat. Mushaf tu tanda wakafnya merujuk kepada mazhab fiqh. Oi, jarang jumpa. Dekat alaihim pertama dia buat bulat, nombor 6. Mana kalau orang Saudi, cantiklah. Alaihim pertama memang Syekh Sudais berhenti. Nak cerita ni, apakah itu makna 8? Berhenti? Tidak. Sebab mereka mengira basmalah tidak sebagai ayat pertama. Sebab itu mereka berhenti pada alaihim pertama sebagai ayat yang ke-6. Faham tak ni? Bentuk yang lain pula tadi saya berhenti dekat mustaqim kan? Ya. Bentuk yang lain. Yang ketiga, pada set yang ketiga ni. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sini ada 2 pilihan dia tidak. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu bentuk orang yang nafas pendek, panjang sikit nafas. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Nampak tak tu? Baik. Itu keterangan-keterangan yang ada 3 set keterangan kalau kita tengok ya. Sama ada kita nak berhenti di mana-mana tempat yang harus pada set pertama daripada basmalah hingga Maliki Yaumiddin. Kemudian set kekal yang dominan dari segi hukum dia ya, waqaf tam yang ketiga nasta'in, berhenti dia
tidak menerima sambung dan tidak menyambung. Kemudian set yang ketiga, waqaf tam yang keempat, kita boleh berhenti di mana-mana asalkan jangan berhenti pada waqaf yang jenis khabiyah, termasuklah berhenti pada alaihim yang pertama, yang kedua. Tapi kalau nafas kurang, berhenti alaihim yang kedua, dia mesti undur balik. Sama ada undur dia pada ghairil maghdub atau undur dia pada an'amta alaihim, dan terus kita sambut dia punya bacaan. Boleh faham tak? Faham tu ya, tapi kalau dicek tu rasanya berat juga tu. Oleh kerana itu sekarang sampai masa tuan-tuan talaqi, ikut saya baca pula. Dia banyak bentuk ni, ikut saja ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sunnah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu kita berhenti pada basmalah kita berhenti pada basmalah sebagai berhenti yang pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Itu cara yang pertama. Kita asingkan basmalah dengan waqaf tam yang kedua. Cara berikutnya kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Rasa macam mana? Kan juga awak tengkur dah. Tak apa, ambil dari wajah lain. Bismillahirrahmanirrahim. Cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Maliki Yawmiddin. Itu kita sambung ayat kedua dengan ayat ketiga, asingkan ayat keempat. Seterusnya, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Jadi kita sambung pula ayat ketiga dan ayat keempat, asingkan ayat pertama. Apa ni? Sambung ayat ketiga dan ayat yang keempat, asingkan ayat yang kedua. Ini kaedah waqaf pada waqaf tam pertama, basmalah. Kemudian kita ambil pula wajah yang kedua, yakni kita wasalkan waqaf tam yang pertama, basmalah, dengan bentuk yang tadi. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Bismillahirrahmanirrahim.
keempat. Itu lagi bentuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Selesai. Semua wajah kita dah baca. Untuk set yang pertama. Ya, set yang kedua. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat ini, yakni ayat yang keberapa? Ayat yang kelima, tidak menerima sambung dari ayat keempat dan tidak menyambung kepada ayat yang keenam. Ingat tu sampai bila-bila. Ya, kalau ada orang baca ni dan jadi imam, mau suruh talk dengan dia. Kita baca cantik dah tajwid. Ya, tapi anak pun ada belajar juga kata. Kalau boleh lah. Nasta'in jangan sambung nasta'in nuhdina walaupun tak salah kaedah, tetapi dari segi sanad bacaan dan segi rujukan kita muktabar tak ada. Ataupun belum jumpa lagi tu. Wana Ustaz Rusli MZ belum jumpa lagi kata. Cerita dia betul-betul. Dia kata, Ustaz, ya. jadi kalau dalam sembahyang tarawih, imam baca terus-terus dengan siapa? Kita makmum ni Tak apa, tak salah. Benda tu tak salah. Cuma tak cantik. Tak cantik. Tapi saya akan urai nanti. Ya. Itu tidak membatalkan sembahyang, tidak mencederakan sembahyang. Okey? Baik. Cuma kita boleh bagi nasihat sama dia kalau rujuk pada kitab-kitab yang muktabar, ya, Al-Muktafa, Manarul Huda, Al-Maqsid dan sebagainya, tidak menyebut nasta'in ni suruh sambung. Dia kata ada belajar Imam Tafiz sana tak salah. Ada pun buku pun tak tegur. Tak apalah. Sekarang ente sudah dapat ilmu, tambahlah ilmu. Kenapa mesti nak dengan previous knowledge yang begitu, nak static pada knowledge? Jangan macam itu. Kita berkembang. Orang yang baik itu orang yang boleh berubah dengan syarat ada nas. Kalau dia berdegil juga, ini orang tak payah duduk dekat dengan dia, buang masa saja. Dengan nasihat pun tak mau, belajar pun apa yang dapat sudah cukup. Tak mau tambah ilmu, ini orang tak payah. Senang saja. Kalau lembut-lembut boleh dengan nasihat, kita boleh carry on. Tapi kalau nampak ketegang aja kata orang utara, sampai situ dah nampak. Cukuplah, ya. Okey, itu sebagai set yang kedua. Set yang ketiga ni, tengok kemampuan kita, ya. Dan ikut dulu. Yang pertama ni nampaknya tarik guna baliklah, ingat kaedah berapa panjang yang ajar dulu. Tarik dalam-dalam, kembungkan perut, ya, puntangkan biji mata, lepaskan sikit angin, lepas tu keluarkan suara, nafas jangan keluar sikit. Lepas tu agak dah habis peruntukan bekalan, baru keluarkan suara dan nafas sikit. Lepas tu barulah insya-Allah dapat. Amalkan pula wirid. Lepas subuh apa yang saya sebut itu hari, tuan-tuan guru kita sudah pesan kalimah Allah macam mana untuk nafas panjang, baru boleh implement ini. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, mula. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rasa macam rasa Ustaz?
Macam masak ketam 3 rasa je Ustaz, dia kata. Tak apalah, cuba ya. Itu rasanya ramai orang tak mampu buat tu. Lebih-lebih lagi dalam semayang yang banyak sangat faktor-faktor mempengaruhi bacaan. Tak apa, itu yang pertama bagi yang mampu. Maknanya dia meraihkan satu waqaf tam dalam satu bacaan. Tapi bukan paksa Syekh. Kalau mampu dan kalau nak cepat, ada hal tak sihat tubuh badan dan sebagainya. Ya. Kalau nak buat macam tu, ma'arij sukun pada lin, tak payahlah buat macam saya 4 harakat, buat 2 cukup lah. Macam mana? Tadi saya buat 4 kan? Cuba buat 2 pula. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. 1, 2, mula. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Boleh. Alhamdulillah, begitulah anak murid besar Rusli. Boleh ya? Kalau Datuk K pun boleh, orang lain mesti boleh. InsyaAllah ya. Baik, kita tengok wajah lain pula. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Satu lagi. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bentuk yang lain. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim
الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Cuma ambil perhatian, walaupun saya sebut kalau nafas tak panjang, lin itu kita baca 2 harakat. Sebelum nak baca lin 2 harakat, kita mesti tetapkan pendirian kita. Daripada a'udzubillah, ta'awuz, isti'azah, basmalah, hujung-hujung tu semua bagi 2 harakat juga. Jangan yang lain 4 harakat. Tadi saya tunjuk cara saja. Mustaqim saya buat 4, lin saya buat 2 untuk raihkan orang yang nafas pendek. Jangan nanti lin kita buat 2, yang lain kita buat 4 pula. Dari segi husnul ada ni tak kena. Itu sebagai apa kita orang? Peringatan. Kita Arab kata tanbih. Peringatan. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, katakan satu orang dia nafas tak panjang, tiba-tiba dia terberhenti pada alaihim yang kedua. Apa maksudnya tak sampai? Kerana ada darurah, terpaksa berhenti. Darurah ni sama ada bersin, menguap, mengantuk, batuk. Tiba-tiba dia terberhenti, ataupun memang nafas waktu itu tersepit nafas dia, tali suara dia terberhenti pada alaihim yang kedua. Yang qabih, kalau lepas alaihim kedua dia tak murajaah, dia tak undur balik ghairil, dia terus waladdallin, qabih. Tapi kalau diundur balik, dia tidak qabih. Cuma jangan menjadi tabiat membiasakan diri berhenti pada alaihim yang kedua. Apa maksud tabiat? Sudah semula jadi dia macam itu. Dengan nada suara bacaan dia, kita tahu memang dia nak parking kat situ. Dia nada suara ni menggambarkan satu. Kereta kalau nak berhenti ke tepi, apa tabiat dia? Signal kiri. Memang dah signal lah tu. Memang nak berhenti lah tu. Itu kalau kereta. Kalau bacaan macam mana tahu memang dia biasa nak berhenti, tiap-tiap kali jadi imam dia berhenti oleh yang kedua. Maknanya sudah biasa lah tu. Ini biasa yang tak bagus. Dari segi mazhab pun tak bagus, dari segi tajwid fasahah pun tak bagus. Tapi bukan tak sah semayang. Semayang sah tapi tak bagus. Apa cerita? Duk kena cap tak bagus. Sebab kita semayang tak bagus. Katalah begini, tiba-tiba dia baca Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Itu suara terpaksa. Bukan senang nak buat tu, Syazmi. Suara terpaksa tu. Kalau itu terpaksa punya suara, nak ulang tak boleh dah. Beli ni baru tahu. Nak ulang tak boleh. Betul. Ini bukan boleh lakon-lakon. Drama boleh dah. Ini tak boleh. Ini nak digayakan tu, dia kena ada aura dia. Mood dia kena ada. Kalau macam itu, kalau dia terus waladdallin, ini tak bagus. Ini tak bagus. Apa kata kitab Manarul Huda? Dia kata allati yaqbahul waqf 'alaiha wal ibtida'u bima ba'daha. Adapun yang tidak bagus, wakaf di atasnya dan bermula dengan barang yang selepasnya. Berarti alaihim kedua, ambil waladdallin. Itu qabih betul. Kalau baca tak ada orang macam itu. Tapi kalau saja berhenti pun sudah kurang bagus dah. Kalau jadi macam tu, apa nak buat? Murajaah, undur balik. 2 cara. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. 1. Atau dah berhenti alaihim kedua, 1 lagi, ada nafas panjang sikit. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin.
waladdallin. Itu langkah kalau terberhenti pada alaihim yang kedua. Boleh faham tak? Ini lengkapnya keterangan pada pagi ini. Baik. Kalau kita tengok sebagai rumusan pada bacaan kita seluruhannya tadi, terutama pada set yang kedua yang mana melibatkan waqaf dan ibtidah, kita nak baca nak sambung-sambung, maka kita tengok di sana ada dua kumpulan pendapat yang membaca begini. Ya. Orang yang membaca dengan 4 kali berhenti, waqaf tam, basmalah pertama, ad-din kedua, nasta'in ketiga, ad-dallin keempat. Inilah ala addi ahli Kufah. Ini di atas perkiraan ulama-ulama Quran dari Kufah, Iraq, ya, yang baca 4 kali. Macam mana? Kena tunjuk juga supaya lengkap, ya. Ahli Kufah di Iraq sana, ya. Imam Asim pun dari sana, Imam Hafiz dari sana, ya. Itu yang saya kata sanad tajwid yang dari Datuk Hasan tu pun dari Iraq. Tapi masa belum kena bom dululah, rampa pun tak ada dah, ya. Dibaca macam ni, 4 kali berhenti. Fatammatu arba'atun, maka yang sempurna ada 4 ni dia kata ini ahli Kufah. Macam mana? Bismillahirrahmanirrahim. Waduhakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 3. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini ulama Kufah, ada sanad dia. Sebab itu kuat pegangan ulama-ulama Quran, nasta'in jangan sambung. Orang Kufah, ulama Kufah dinukilkan dalam kitab muktabar, tak sambung dan tidak menerima sambung. Satu lagi kumpulan dia kata wa thalathatun ala 'adi ahli al-Madinah wal Basrah, ulama daripada Madinah, ya, dan juga daripada Basrah. Basrah ni Iraq juga. Tengok, kita punya sanad bacaan Quran ni daripada Iraq, kan? Ya, daripada Iraq. Imam Hafiz, Imam Asim semua dari Iraq. Kalau yang baca 3 kali berhenti atau 3 kali waqaf, ini pegangan ulama Madinah dan juga pegangan ulama Quran daripada Basrah. Macam mana? Ini bezanya satu saja, basmalah disambung. Itu saja beza. Tapi kita kena tunjuk cara juga, ya? Baik, begini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki Yawmiddin. 1. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 2. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini dia 3 kali. Ya. Dengan itu tuan-tuan lengkap. Alhamdulillah. Siri ke-7 dan ke-8 menguraikan secara lengkap dan nas dan hujah ini semua sekali. Bagaimana Fatihah ni kita nak baca, sama ada baca waqaf 7 kali ataupun waqaf 3 kali atau waqaf 4 kali. Di antara 7, 3, 4 itu wajah-wajahnya telah kita terangkan tadi. Asalkan jangan, kalau boleh kita langgar waqaf tam yang kedua, waqaf tam yang ketiga.
Wakaf dan keempat memang tak boleh langgar. Langgar tu nak macam apa? Ujung lah. Ceritanya ya. Walau bagaimanapun, ini hanya baru wakaf dan ibtidaat. Saya belum urai tajwid satu-satu lagi. Akan datang nanti kita akan tengok pula uraian tiap-tiap itu tajwid nak jaga isti'mal huruf dia macam mana nak jaga betul-betul. Sampailah perbincangan apa ni, amin nak baca macam mana, hujah dia apa semua. Wallahu a'lam. Hampir 1 jam. 3 minit lagi 1 jam. Kalau saya tengok jam lah, non-stop dah tu Alhamdulillah. Ada apa nak tanya soalan pendek kalau ada yang berkaitan? Ada? Ya. Baca wasal tadi. Mula-mula kalau kita nak baca basmalah tu 2 rakaat, untuk sebenarnya yang lain yang Ihdina Siratal Mustaqim tu 2 rakaat Wasal lah pula 2 rakaat. Maknanya tadi kita baca wasal daripada ayat 2 sampai ayat 4. Ayat mula-mula. Baca ayat mula-mula wakaf tam. Bismillah. Basmalah kita baca berhenti. Waqaf lah. Wakaf. Ukti cakap tadi ni wasal berhenti. Berhenti pada basmalah tu 2 rakaat, betul? Jadi kita wasal dari ayat 2 sampai 4. Ya. Lepas tu kita nak mula ayat 5 kita baca berhenti. Kalau mula pada basmalah 2 rakaat, berarti yang tu pun 2 rakaat. Semua 2 rakaat. Husnul ada dia. Mula saja a'udzubillah lagi walaupun perlahan baca, ma'arif disukun yang ujung tu 2 rakaat, semua 2 rakaat. Kalau mula 4 rakaat, semua 4 rakaat. Kalau mula 6 rakaat, walaupun jarang, semua 6 rakaat. Ini yang dinamakan husnul ada, tata cara bacaan yang bagus. Tapi kalau ada orang ni campur-campur, kejap 2, kejap 4, kejap 6, kejap 4, kejap 2, bukan tak sah, tak cantik, tak manis, nampak sangat tak mengaji habis. Dia kata ramai orang buat, majoriti bukan tiket untuk menyatakan betul. Kalau kita tengok pada Nas, Islam ni dagang awal, dagang akhir. Jadilah kamu orang yang dagang tu beruntung, kata Nabi. Bukanlah kita suruh jadi golongan sikit datang surau. Jangan buat macam itu. Golongan ramai pergi tengok hantu, bukan macam itu. Kita makna golongan sikit ni, walaupun sikit, kualiti mau ada. Kualitinya mana orang berilmu. Sebab itu dalam Quran, hadis kata man ta'allama. Siapa yang mempelajari, bila belajar ni dia jadi fi'il, dia jadi perbuatan. Bila perbuatan ada ilmu yang nak dibelajar. Hadis yang kata man qara'a, barang siapa baca, siapa yang baca, ada hadis, tapi ini dia bersifat setelah belajar. Dah belajar baru boleh baca. Sebab itu belajar ni adalah wajib. Begitu juga tadi. Manakala ada imam dalam tarawih, dia baca nasta'inu hdina, bacaan itu tidak salah, tapi tak cantik. Tak cantik lah mandu kereta sambil merokok sebelah tangan. Anda menyempah tu. Mandu kereta rokok sebelah tangan, atau mandu kereta pakai air gantung sebelah tangan. Air plastik minum sebelah. Air ni cukup tak bau. Pakai driver mandu kereta, handphone pula. Ini pun tak senonoh juga ni. Mana tak cantik. Tapi salah tak? Yang handphone tu salah. Hukum dia apa Ustaz? Kalau baca itu hukum dia apa? Apa? Hukum dia apa? Yang mana? Markah kurang ke apa ke? Iyalah, kalau tidak menepati kaedah sanad dia, makna kurang menepati sunnahnya. Sunnah bacaan Quran ni ada sunnah dia. Jadi kalau kita baca tidak sebagaimana yang disunnahkan, maknanya dia punya pahala kurang lah. Markah memang cakap biasa kita markah kurang lah. Kita kalau boleh kumpul markah banyak-banyak sekarang ni, supaya akhirat nanti senang. Itulah ESA, amanah saham akhirat. Kata Sayyidina Ali apa? Kalau kamu orang yang berharta, yang berkaya, berniagalah dengan Allah, kata Sayyidina Ali. Banyakkan sedekah, kata Sayyidina Ali. Kalau kamu orang kaya, berniagalah dengan Allah, kamu takkan rugi. Banyakkan sedekah, kata Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ini makin berjauh kamu, makin kedekut. Dari hidung masin, tangkan cering, genggam tak tirik. Ini itu semua peribahasa merujuk orang kedekut. Susah sangat dengan ustaz ni berkira benar, dengan orang agama berkira benar.
Kalau dengan yang lain pada orang agama, tak berkira pula. Ini masalah orang kita. Tapi yang nak menyelamatkan kita agama. Ingat, dia akan memberi syafa'atul surah di akhirat nanti, Quran, puasa, ulama. Ini akan bagi syafa'at as-surah. Syafa'atul kubra tak ada lain Rasulullah SAW. Baik itu dengan agama, dengan orang agama jangan berkira sangat. Kena hormat, wajib. Jangan kata orang agama ni merapu. Ulama dikatakan merapu pula. Ada setengah orang kata macam tu. Ulama tak boleh disinonimkan dengan merapu. Yang merapu ni, yang orang duk cari ikan karapu. Itu ada sebagai itu buat kerja merapu itu merapu. Ulama tak boleh kata merapu. Ulama nak selamatkan umat. Yang dimaklumkan. Cukuplah dulu setakat tu. Ada lagi? Macam mana? Kalau nak berhenti ke? Sambung. No. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Walau bagaimana pun itu soalan tajwid tu. Saya akan hurai satu-satu nanti supaya puas. Ya. Insya-Allah. Cukuplah setakat ini dulu. Mudah-mudahan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala dan ini merupakan bahan rujukan yang amat penting untuk umat Islam, insya-Allah taala. Yang baik daripadanya silap firman saya sendiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'anil Karim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul 'azim.